Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof, obviously. So, sebelum aku mulakan video ni, aku nak tanya korang satu soalan. Umur korang sekarang berapa dan pada umur berapa korang start invest? Okay? Tulis dalam ruangan komen dekat bawah. Bagi aku sendiri, aku start invest masuk umur aku 18. Masuk je, masa umur aku 18 tu, aku terus buat online banking di Maybank and aku start invest. Masa 2017 tak silap, okay? Masa tu aku masih lagi form 6. Bitcoin masa tu tengah hot gila. Jadi, of course, pelaburan pertama aku dalam dunia investing adalah di Bitcoin. Dalam investing bagi aku ada 3 saja elemen yang penting yang kita boleh consider, iaitu masa, modal dan juga keuntungan. Masa zaman kita muda contohnya, kita ada masa yang banyak, of course. Tapi kita tak ada modal dan juga kita tak ada pengalaman untuk mencari pelaburan yang boleh bagi kita keuntungan. Sebab tu kita kena gunakan aset yang kita ada sebaiknya, iaitu masa, untuk kita belajar pasal investment dan juga mulakan pelaburan awal daripada orang lain. Tapi kalau kita mula agak lewat, orang cakap agak berusia lah. Of course, modal yang kita ada tu akan lagi banyak daripada budak-budak yang baru nak start melabur. Tapi at the same time, masa yang kita ada dalam pelaburan juga sedikit sahaja. So, kita kena compensatekan modal tu dengan tinggikan modal dalam pelaburan untuk ganti masa yang kita tak melabur masa muda-muda dulu. Jadi apa yang aku nak cakap sini, 3 elemen dalam setiap fasa hidup kita adalah berbeza-beza dan setiap fasa ni akan ada kelemahan yang tersendiri. Sebab tu, kalau kita nak melabur, kita kena tengok fasa umur yang kita berada sekarang and strategi tu mungkin berubah-ubah mengikut umur kita sekarang. Jadi soalannya, korang berada di fasa umur yang mana? Fasa pertama, umur belasan tahun sampailah umur 25 tahun. Masa korang umur macam ni, korang aktif bersosial, keluar dengan kawan-kawan, okay, belajar and buat benda apa yang remaja buat lah. Tapi masalahnya dalam fasa ni, korang ada ilmu yang sedikit dalam pelaburan, korang mudah terjebak dengan kawan-kawan dan juga mudah masuk dalam pelaburan yang tipu-tipu, yang agak suspicious, tapi end up korang kena scam. Tapi yang bagusnya dalam fasa ni, korang akan ada masa yang sangat banyak untuk melabur. Jadi potensi korang untuk untung besar dalam pelaburan korang adalah sangat-sangat tinggi. Okay? Kalau korang tak percaya aku, tengok benda ni. Okay, ini Rahim, umur dia 25 tahun. Dia invest RM500 sahaja sebulan dan pelaburan tu bagi dia 8% setahun. Bila dia umur 40 tahun, dia stop invest dan tak masukkan lagi duit dalam investment dia tu. Tapi dia tak keluarkan duit tu dan biarkan saja duit tu terus compounding sampailah umur dia 55 tahun. Sekarang, Rahim dah ada RM786,783. Tapi, kawan si Rahim ni, nama dia Afiq, tak pandai invest masa muda, tapi bila dah masuk umur 40 tahun, baru dia sedar diri and start invest. Dia masukkan RM1,000 sebulan ke dalam investment yang bagi 12%. Bila dah umur 55 tahun, Afiq ni hanya ada RM315,326 sahaja. So, kenapa duit si Afiq ni lagi sikit berbanding dengan Rahim? Padahal dia masukkan 2 kali ganda modal daripada Rahim selama 15 tahun berturut-turut. And even dia punya return pun lagi tinggi sebanyak 12%. Jawapannya senang je, iaitu compounding interest. So basically 15 tahun yang Rahim tak invest tu, iaitu dari umur 40 ke 55, ia dipanggil sebagai compounding interest period, di mana Rahim ni untung di atas keuntungan yang dia dapat daripada modal tahun-tahun lepas tu. So dalam period 15 tahun ni, Rahim hanya perlu duduk saja kat rumah, tak perlu sentuh pelaburan dia and biarkan duit tu bertambah sendiri. Nak mula senang sangat dekat fasa ni. First, korang kena bina habit kewangan dulu, iaitu korang kena ada disiplin dan juga belajar untuk menyimpan duit dalam pelaburan. Okay? So, sebab korang tak pernah menyimpan lagi, aku suggestkan korang untuk simpan dulu duit dalam tabung kecemasan. Sebabnya, bila korang dah start invest nanti, korang tak nak sentuh duit investment korang. Instead, korang hanya nak guna duit kecemasan dari tabung kecemasan. Bagi aku, tabung kecemasan yang agak rasional adalah tabung kecemasan yang ada duit sebanyak
3 bulan gaji atau 6 bulan perbelanjaan kita. Amount tu sebenarnya dah cukup untuk cover most kecemasan macam tayar pecah, okey, nak bayar saman, nak bayar lesen atau apa-apa saja yang korang nak buat lah. Okey, bila dah ada tabung kecemasan ni, korang dah mula invest. Tapi dalam investing ni juga, korang kena tahu pengalaman korang untuk korang pilih platform yang sesuai untuk korang invest. Kalau korang belum pernah invest sebelum ni, okey, baru saja nak start, memang zero, aku rekomenkan korang masuk dalam pelaburan yang risiko dia rendah macam ASB, VersaCash, StashAway ataupun Touch and Go, Go Plus. Okey, bila korang masuk dalam pelaburan yang rendah risiko, basically zero risiko lah. Okey, korang akan nampak pelaburan tu sebagai benda yang okey saja. Tapi kalau korang dah pernah melabur, korang dah faham risiko market, korang bolehlah start investing dalam pelaburan yang bagi sedikit keuntungan yang tinggi dan juga dia ada risiko tersendiri macam Wahid Invest ataupun blue chip stock like Maybank. Tapi kalau korang seasoned investor, korang dah biasa melabur, korang boleh mula masuk dalam pelaburan yang high risk sedikit, contohnya macam kripto ataupun saham yang bukan blue chip, contohnya macam Tesla. Biasanya bila korang masih lagi dalam fasa muda ni, korang sangat digalakkan lah untuk melabur dalam high risk asset. Sebabnya korang ada masa lagi untuk biarkan portfolio tu berkembang dan bagi korang keuntungan. Unlike bila masa korang tua nanti, korang nak pakai duit tu untuk bersara lagi 5 tahun. So memang tak digalakkan untuk melabur dalam high risk asset masa itulah. Anyway, aku dah pernah buat video macam mana cara nak melabur dalam saham, kripto dan juga ETF. Korang boleh pergi ke channel aku dan tengok video tu dekat sana, okey? Fasa kedua, umur 25 sampai umur 40 tahun. Fasa ni adalah fasa paling aktif dalam hidup korang. Masa ni lah korang nak bina career, nak bina keluarga, nak start ada komitmen and nak juga tanggung parents dekat kampung. Sebab tu bila dalam fasa ni, biasanya pelaburan akan jadi kurang agresif. Of course, sebab kita ada komitmen dan juga keluarga yang nak ditanggung. Biasanya juga dalam fasa ni, kita akan mulalah start berhutang, sama ada hutang rumah, hutang kereta ataupun credit card. Jadi timbul satu soalan yang agak penting lah dalam fasa ni, iaitu kita nak bayar hutang dulu ke atau kita nak start investing? Bagi aku, apa kata kita buat dua-dua sekali jalan. Contohnya gaji bersih kau RM2,500 sebulan. RM1,000 tu kau gunakan untuk barang keperluan. Lepas tu kau terus asingkan 600 untuk bayar hutang kau. Lagi 600 kau gunakan dan masuk dalam pelaburan. Okey, sekarang kita ada 300 yang kau boleh guna sama ada untuk bayar lebih sikit hutang atau untuk kau jadikan extra investment dalam pelaburan kau. Either way, kau juga boleh guna sebagai untuk hiburan, untuk suka-suki lah. Okey, of course kita pun kena have fun juga. Tapi janganlah kita melampau-lampau. Sebab dalam fasa umur 25 ke 40 ni, kita ada goals yang nak dicapai. Okay? Dalam jangka masa goals kita ni, sebenarnya penting juga untuk kita pilih pelaburan yang sesuai. Contohnya macam short term goals, okay? Sesuai untuk korang pilih pelaburan yang kurang risiko. Contohnya macam VersaCash, Go Plus dan juga StashAway. Okay? Aku dah cover benda ni dalam video yang lepas, so korang boleh tengok benda tu. So kenapa kita pilih pelaburan yang rendah risiko bila kita ada short term goals? Sebabnya korang tahu dalam short term goals tu korang nak pakai duit tu bila. Contohnya kalau korang nak kahwin lagi 1 tahun, korang of course tahu yang korang akan keluarkan duit tu lagi 1 tahun. Bila dalam short term risk punya asset ni, okay, dia tak akan kurang daripada nilai yang korang masukkan tu. Jadi korang boleh garanti yang pelaburan korang akan selamat 100% and duit yang kau akan dapat tu at least akan dapat sama nilai dengan yang korang masukkan. Tapi dalam long term goals pula, korang boleh pilih pelaburan yang sedikit high risk, contohnya macam Wahid Invest. Sebabnya pelaburan yang sedikit high risk ni perlukan masa untuk jadi positif in the long term. Okay? Biasanya dia akan turun naik. Tapi lepas 2, 3, 4, 5 tahun dia akan jadi positif kekal lah. So dalam pelaburan macam ni lah sesuai untuk korang ada long term goals. Fasa ketiga, umur 40 tahun dan ke atas. Dalam fasa ni biasanya kita dah kurang produktif sikit. Sebabnya majoriti dah ada kerja yang stable, ada keluarga, maybe anak yang ramai. Tapi dalam fasa ni pelaburan kita akan jadi risikonya sedikit tinggi. Sebabnya modal yang kita dah kumpul berpuluh-puluh tahun masa kita bekerja dulu, okay, ada potensi untuk hilang sekiranya
kita masukkan dalam pelaburan yang salah atau berisiko tinggi. So goal korang bila dah capai umur 40 tahun ni biasanya adalah untuk pencen dan cari pelaburan yang boleh bagi income yang pasif. Biasanya pelaburan macam ni adalah pelaburan yang bagi dividen. Contohnya macam ASB, saham dividen macam Maybank ataupun mana-mana money market fund. Actually aku dah banyak cover pasal saham dividen dalam channel aku. Okay, aku dah buat 3 video exactly yang cover pasal saham dividen US dan juga saham dividen Malaysia yang aku paling suka. So korang boleh check out dekat video-video sini lah. Okay, pergi tengok kalau korang nak tahu lagi pasal saham dividen. Jadi macam mana? Adakah melabur masa usia kita dah 40 ni dianggap lewat? Of course, umur 40 memang dah lewat. Tapi adakah umur 40 tu korang nak jadikan alasan untuk tak melabur? Of course tak kan? Okay? Better lewat daripada kau tak melabur langsung. Jadi Mak Saleh cakap better late than never. Aku nak ingatkan balik kalau korang baru mula nak belajar melabur masa umur dah lewat, umur 40 tahun, korang kena belajar daripada awal dan faham risiko pelaburan. Kalau boleh, invest dalam something yang low risk dan diversifykan kau punya investment. Jangan letak duit dalam satu tempat saja, okay? Bahagikan ke tempat-tempat lain juga. Jadi aku rasa itu je lah untuk video kali ini. Cuba korang share korang berada dalam fasa umur yang mana and macam mana journey korang dalam pelaburan setakat ni. And macam biasa, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam ruangan komen atau nak lagi cepat boleh direct DM aku @afham.yusof. Consider untuk subscribe sebab aku nak capai 50k subscriber. So, tolong aku ya. Alright, tu je. Bye-bye.